Iran melihat kematian semakin hampir kerana Isfahan, salah satu kawasan paling sensitif dalam program nukliernya, kembali menjadi tumpuan utama. Selepas maklumat mengenai kemungkinan operasi bersama antara Amerika Syarikat dan Israel mula tersebar di Israel dengan butiran tentang kemasukan ke kawasan tersebut, pencarian uranium yang diperkaya dan tindakan langsung di dalam kompleks itu. Pada 20 Mei 2026, rejim Iran mula bercakap tentang letupan terkawal di kawasan utara Isfahan. Pengaktifan pertahanan udara dan persiapan terhadap kemungkinan pencerobohan. Tepat di tempat di mana dunia ingin tahu apa yang disembunyikan oleh Teheran. Media Israel telah menghangatkan isu ini. Jawatan Kuasa Pertahanan Parlimen Israel telah mengadakan mesyuarat kecemasan dan para ayatollah membalas dengan ancaman, propaganda dan ucapan tentang kesyahidan. Ini tidak kelihatan seperti keselamatan, ia kelihatan seperti panik yang terancang. Trump telah memberikan tekanan pada titik yang tepat. Bukan di pangkalan yang sekadar simbolik, tetapi di tengah-tengah ugutan nuklir Iran. Saya akan ceritakan semuanya kepada Anda sebentar lagi, tetapi sekarang Anda pasti mahu melanggan saluran ini untuk terus mendapat maklumat terkini. Maklumat masa nyata dalam kualiti kewartawanan terbaik yang pernah dilihat. Dalam standard credibility, Milson Alves. Isfahan telah menjadi nama yang menghantui para ayatollah kerana ia bukanlah pangkalan biasa. Menurut Rafael Grossi, pengarah Agensi Tenaga Atom Antarabangsa, sebahagian besar uranium Iran yang diperkaya hingga 60 mungkin berada di kompleks bawah tanah itu. Reuters melaporkan pada bulan Mac bahawa agensi itu menganggarkan kira-kira 440.9 kilogram bahan tersebut sebelum serangan pada 2025 dan hampir separuh daripadanya mungkin berkaitan dengan kawasan Isfahan. Tahap pengayaan ini berada di bawah tahap senjata nuklear, tetapi sudah jauh lebih tinggi daripada yang diperlukan untuk kegunaan awam biasa dan sebab itulah ia menjadi tumpuan kebimbangan antarbangsa. Di sinilah fakta ini memberi tekanan kepada rejim. Apabila sebuah kemudahan nuklear menjadi sasaran dan tidak lama kemudian muncul laporan mengenai letupan terkawal, pertahanan udara diaktifkan dan ucapan mengenai kesyahidan, tafsiran politik menjadi jelas. Iran sedar bahawa Donald Trump telah menemui titik paling sensitif. Maklumat yang tersebar menunjukkan bahawa rejim sedang mempersiapkan kawasan di Isfahan untuk menghalang atau menyukarkan operasi bersama antara Amerika Syarikat dan Israel. Donald Trump muncul dalam krisis ini dengan menggunakan tekanan sebagai senjata politik. Dia bercakap tentang rundingan tetapi masih mengekalkan ancaman itu tetap ada. Reuters menunjukkan bahawa Donald Trump berkata beliau telah menangguhkan serangan yang dirancang terhadap Iran selepas satu cadangan damai dihantar oleh Teheran dengan menyatakan bahawa terdapat peluang untuk mencapai persetujuan bagi mengehadkan program nuklear Iran. Rejim Iran tahu bahawa jeda ini tidak bermakna kelegaan, ia bermakna tempoh yang singkat. Iran cuba menggunakan retorik keras, ancaman serantau dan propaganda dalaman untuk kelihatan tidak tergugat, tetapi Isfahan mendedahkan kelemahan sebenar. Program nuklear kini menjadi sasaran fizikal, bukan sekadar retorik berbelit. Mesyuarat diplomatik. Agensi Tenaga Atom Antarabangsa melaporkan bahawa mereka tidak mengetahui keadaan semasa sebuah kemudahan pengayaan bawah tanah baharu di Isfahan kerana pemeriksaan yang dijadualkan telah terganggu selepas Perang 2025. Kekurangan akses ini hanya menambah kecurigaan dan menguatkan lagi tekanan daripada Trump. Israel juga terlibat dalam pertimbangan ini kerana mereka tidak mahu membenarkan Iran menggunakan rundingan sebagai tabir asap. Kebocoran di sebuah stesen penyiaran Israel mengenai kemungkinan rancangan untuk merampas uranium yang diperkaya berhampiran Isfahan telah mencetuskan reaksi politik di dalam Israel dan menunjukkan bahawa isu ini sudah bukan lagi sekadar ancaman samar-samar. Apabila bercakap tentang memasuki, melindungi kawasan, mencari bahan nuklear dan menghalang Teheran daripada menyembunyikan stok, mesej kepada para ayatollah adalah tegas. Sasarannya bukan propaganda, tetapi teras kuasa nuklear Iran. Jawapan daripada Teheran datang dalam gaya yang sudah dikenali oleh rejim itu. Ancaman, ucapan keagamaan, janji untuk bertahan dan cubaan untuk menggambarkan sebarang tekanan sebagai pencerobohan terhadap rakyat Iran. Namun, realitinya berbeza. Yang meletakkan Isfahan di tengah-tengah krisis adalah rejim itu sendiri. Dengan mengumpul bahan yang diperkaya, mengehadkan akses pemeriksa dan mengekalkan dasar intimidasi terhadap Israel, negara-negara Teluk dan negara-negara lain terhadap pemeriksa. Dan mengekalkan dasar intimidasi terhadap Israel,
terhadap negara-negara Teluk dan terhadap yang lain. Agensi Tenaga Atom Antarabangsa sudah pun mengatakan bahawa mereka tidak dapat mengesahkan status keseluruhan stok simpanan kerana kekurangan akses. Ketegangan juga meningkat di kawasan lain di Iran. Reuters melaporkan letupan di Pulau Kesh yang menurut pihak berkuasa Iran berpunca daripada pelupusan peluru musuh. Kashem terletak di kawasan strategik berhampiran Selat Hormuz. Dan kejadian itu menguatkan lagi perasaan bahawa rejim sedang mengatur gerakan di beberapa medan serentak. Iran cuba menunjukkan bahawa mereka bersedia untuk menghadapi apa sahaja. Pada 20 Mei 2026, media Amerika melaporkan bahawa pegawai yang berkaitan dengan pengawal revolusi telah mengancam untuk menyerang sasaran di luar Timur Tengah sekiranya Trump meneruskan tindakan besar terhadap rejim itu. Kenyataan seperti ini bukanlah lahir daripada keyakinan. Ia lahir daripada ketakutan bahawa sasaran di Isfahan akan diserang dan rejim itu akan kehilangan aset yang digunakan untuk tawar-menawar dengan dunia. Tekanan di dalam Amerika Syarikat juga telah menjadi sebahagian daripada perang politik. Di Senat, satu langkah untuk mengehadkan kuasa perang Trump terhadap Iran telah maju pada 19 Mei 2026 dengan sebahagian ahli parlimen cuba mengawal tindakan ketenteraan tanpa kelulusan Kongres. Bagi penyokong sayap kanan, ini adalah satu lagi bukti bahawa sistem sedang berusaha untuk mengikat Trump tepat pada masa Iran merasakan kepungan semakin ketat. Sementara Teheran mengancam, sebahagian pihak di Washington lebih suka menyekat presiden sendiri. Isfahan tidak menakutkan Iran hanya kerana nilai nukliernya. Ia menakutkan kerana nilai simboliknya. Jika Trump dan Israel berjaya mengekalkan kompleks ini di bawah tekanan, rejim akan kehilangan naratif bahawa mereka tidak boleh dikalahkan. Iran sentiasa bertaruh pada masa, berunding, melambatkan pemeriksaan, menyebarkan ancaman, menggunakan sekutu bersenjata, menunggu tekanan antarabangsa reda dan kemudian muncul semula dengan mengatakan mereka mahu berdialog. Tetapi sekarang permainan menjadi lebih ketat. Dan Israel tahu bahawa sebuah fasiliti bawah tanah tanpa pemeriksaan yang jelas tidak boleh dilindungi selama-lamanya hanya dengan ucapan diplomatik. Sejarah Timur Tengah menunjukkan bahawa fasiliti nuklear yang mencurigakan tidak pernah dianggap sebagai perkara biasa apabila pemimpin melihat ancaman terhadap kewujudan. Pada tahun 1981, Israel menyerang dan memusnahkan sebahagian daripada reaktor nuklear Iraq di Osirab, berhampiran Baghdad, dengan alasan bahawa Saddam Hussein tidak boleh dibiarkan hampir mencapai keupayaan nuklear ketenteraan. Beberapa dekad kemudian, serangan itu masih diingati sebagai contoh tindakan pencegahan apabila diplomasi gagal meyakinkan dan apabila risiko meningkat terlalu cepat. Syria juga telah menyaksikan amaran seperti ini menjadi kenyataan. Pada tahun 2007, Israel telah mengebom reaktor nuklear yang disaki di kawasan Deir ez-Zor dan hanya mengakui tindakan itu secara terbuka beberapa tahun kemudian. Reuters melaporkan pada tahun 2018 bahawa Israel mengesahkan serangan itu dan berkata mesej tersebut juga ditujukan kepada Iran. Rejim itu tidak akan dibenarkan membangunkan senjata nuklear. Sejarah ini memberi kesan kerana Teheran faham bahawa apabila Israel melihat ancaman nuklear, perbincangan tidak terhad kepada nota diplomatik sahaja. Perbezaannya sekarang ialah Trump telah meletakkan pengaruh Amerika Syarikat dalam persamaan itu, yang dengan sendirinya sudah cukup untuk menyebabkan panik di Teheran. Israel, dengan sokongan Amerika, menjadi satu tekanan yang jauh lebih besar. Rejim Iran boleh menjerit, mengugut dan cuba menakut-nakutkan negara-negara Teluk, tetapi mereka tahu ruang gerak mereka kini semakin sempit. Jika mereka menerima rundingan yang serius, mereka perlu membuka program nuklear mereka dan berkompromi. Jika mereka menolak, Isfahan akan terus dianggap sebagai sasaran utama. Pada hakikatnya, Iran terperangkap antara propaganda dan realiti. Propaganda mengatakan bahawa rejim itu tidak akan menyerah. Realitinya menunjukkan sebuah fasiliti nuklear sensitif sedang berada di bawah tekanan, sebuah agensi antarabangsa tanpa akses penuh, sekutu serantau yang bimbang, Israel dalam keadaan berjaga-jaga, dan Trump menggunakan jeda ini sebagai alat tekanan. Ketakutan Teheran tidak dinyatakan secara terbuka. Ia terletak pada persiapan di lapangan, pertahanan yang diaktifkan, ancaman yang dibesar-besarkan, dan usaha untuk menjadikan Isfahan sebagai simbol, sebelum Isfahan menjadi bukti. Saya Milson Alvis, seorang pakar hubungan antarabangsa, dan tujuan saya adalah untuk memastikan Anda sentiasa mendapat maklumat yang benar setiap hari. Pautan berita ada di dalam deskripsi video. Sila tekan butang suka pada video ini, langgan saluran dan di akhir nanti lihatlah komen-komen supaya anda lebih terlibat dengan komuniti Milson Alves.